وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala. Pagi ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah Ta'ala dapat hadir salat subuh jamaah ya. Salat isya dengan subuh ni memang berat bagi orang-orang munafik ya. Berat tuan-tuan ya. Dan itu ganjaran pahala orang yang salat isya berjamaah seolah-olah dia beribadah separuh malam. Kemudian diikuti pula dengan salat subuh berjamaah seolah-olah dia beribadah sepanjang-panjang malam. Itulah dia ya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada pagi ni kita dapat hadir salat subuh ya. Jadi kenapa pula ustaz ni subuh pula, biasa malam ya. Jadi malam ni tuan-tuan saya ada jemputan ceramah. Jadi saya telefon boleh kalau tukar ya, boleh nampaknya ya. Minggu ni aja ya. Jadi malam ini ada program ceramah. Jadi saya bertukarlah dengan yang biasa pagi ni ya. Jadi yang pagi ni malam nantilah dia akan mengambil bagian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita pada pagi ini pula selepas kita salat subuh mudah-mudahan menapati pula ayat dalam surah Al-Jumu'ah tu, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlihi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kata Allah telah selesai kamu itu mengerjakan solat, selesai kan, salat subuh dah selesai, fantasiru fil ardi, maka kamu bertebaranlah di muka bumi. Tebaran mungkin pada hari ini pasal cuti kan. Cuba kalau hari-hari bekerja sudah tentu lepas subuh je kita bertebaran ya, untuk menuju ke tempat tugasan kita masing-masing. Itu dia, fantasiru fil ardi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah Ta'ala ya, karunia Allah. Jadi pagi ni pun tak bertebaran, kita cari karunia Allah. Duduklah dalam majlis ilmu, kerana satu saat saja kita duduk dalam majlis ilmu ini seolah-olah kita beribadah ya. Seolah-olah salat sunat 1000 rakaat kata dia. Itu dalam kitab Sairus Salikin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali ya, yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ya. Sairus Salikin tu ada 4 juzuk, juzuk 1, 2, 3, 4 ya. Jadi seolah-olah kita beribadah sembahyang sunat 1000 rakaat. Tengok, lebih baik daripada menziarahi 1000 orang yang sakit, lebih baik daripada menghantar 1000 orang jenazah. Tengok, ini duduk dalam majlis ini, wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah kan. Wazkurullaha katsiran, dan ingat Allah. Jadi bila kita kuliah ni, ingatlah kita kepada Allah ya. Kalau katakanlah setengah jam kita bercakap tentang agama, tentu ingat fikrah kita tu tuan-tuan, dia tangkap apa yang disampaikan ya. Wazkurullaha katsiran. Hujung ayat tu apa? La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Siapa yang tak nak kejayaan tuan-tuan? Tak ada orang yang tak nak kejayaan lah ya. Orang tak nak kejayaan tu orang yang bungol je. Orang bungol.
Tu yang kata kejayaan ya. Tu bahasa Banjar punya, bungol. Orang yang bodoh aja. Ya. Orang yang bodoh yang tak nak kejayaan tu. Semua orang nak kejayaan ya. Jadi untuk mendapat kejayaan tu kita kena mujahadah. Mujahadah sikitlah ya. Sebab orang-orang yang mujahadah itu Allah Ta'ala beritahu pula dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Mereka yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh. Kita ni kena sungguh-sungguh. Iyalah, hidup kita ni kan tuan-tuan, lahir ke dunia ni kena sungguh. Kalau orang tu bekerja kena sungguh-sungguh, kan? Mana ada kalau kita bekerja sambil lewat. Begitulah kalau kita beribadah, tak ada lah orang yang ya tak begitu dia ambil berat tentang apa yang hendak dibuat dia. Jadi itu kesungguhan. Walladzina jahadu, ya, mereka kata Allah yang bersungguh-sungguh, ya, walladzina jahadu lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan. Kita ni tuan-tuan hari-hari sembahyang minta tunjuk jalan lurus, kan? Sembahyang kalau kita baca Fatihah ya, kalau kita campurkan dengan yang fardu, yang sunnah muakkad, yang ghairu muakkad, tak kurang 50 kali tiap-tiap hari baca Fatihah, tak kurang kita memohon ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan lurus. Itu jadi Allah Ta'ala begitu, lanahdiyannahum subulana, dan kami kata Allah akan tunjukkan jalan itu. Kami akan tunjukkan jalan bagi siapa? Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, ya. Dan sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang datang masjid dengan surau dan orang baik semuanya. Ya. Itu macam saya ni bukan dakwah. Dakwah ni kira kita, kalau dakwah ni ini kira ya wazakir fa inna dzikra, beri peringatan. Ini apa? Al-mu'min nasih. Orang mukmin itu dia boleh memberi nasihat, menasihati. Dakwah macam orang tablik tu tuan-tuan, ya, itu dakwah. Dari rumah ke rumah dia ketuk di pintu. Itu dakwah, ya. Ini saya menyeru, mengingatkan. Ini disebut apa? Wa inna apa kita ni orang yang datang masjid, surau ni sudah tentu orang yang baik-baik semuanya lah, ya, orang baik. Ya. Mana ada orang tujuan pergi masjid surau ni semuanya orang nak sembahyang, kan? Nak duduk dalam majlis ilmu. Jadi tadi ayat tadi itu itulah tu. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, itu orang datang masjid dan surau mengimarkan, ini orang yang beriman, tuan-tuan. Mana dalilnya? Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Itu dalilnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Jadi maknanya kalau orang-orang yang dikira beriman, yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala iman dia, ya, adalah orang yang mengimarahkan rumah Allah. Sebab itu disebut orang-orang. Jadi orang yang maknanya kalau dia ni dekat masjid, dekat surau, duduk tapi tak pernah pergi surau, ini bukan orang, tuan-tuan, bukan orang. Itulah dia punya mafhum mukhalafahnya di ayat ini, ya. Sebab tadi kan sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Jadi kalau kita lihat jadi orang kena imarahkan rumah Allah Ta'ala. Kenapa? Dunia ni paling yang disukai orang apa? Tempat masjid, kan? Masjidil Haram. Semua hati orang, tak ada orang yang tak ada pergi Masjid Haram, tuan-tuan, ya. Kalau kita lepas haji pun tak ada kata aku ni last lah pergi haji, tak ada lagi lah, tak nak lagi lah. Ada.
Kalau hari ini kita nak pergi haji, tahun depan hendak lagi. Kalau boleh tiap-tiap tahun, tuan-tuan. Itu dia. Itu haji itu kadarnya 5 tahun sekali. Kalau umrah tu ya kurang-kurangnya 2 tahun sekali umrah. Gimana? Pergi masjid. Memanglah masjid itu tempat segala rahmat Allah. Begitu kalau kita masuk masjid aja, kita baca salawat Nabi kan. Datuk kita doa Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, bukakan pintu rahmat. Orang yang datang masjid pintu rahmat terbuka. Ini tu doa. Terbuka. Kita keluar je, doa lagi. Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaab min fadlik. Min fadlik tu daripada segala ganjaran pahala yang kita dijanjikan Allah Ta'ala orang yang pergi masjid tadi, daripada dia datang tahiyatul masjid, tunggu waktu azan, menjawab azan, kemudian dia sembahyang qabliyah, qamat, kemudian dia sembahyang berjemaah sampai berwirid berdoa, akhirnya tuan-tuan dia keluar min fadlik. Orang rumah kita tu pun dapat pahala ganjaran. Kalau kita pergi sembahyang berjemaah, dapat juga. Apa yang kita dapat, dia pun dapat juga. Tu pahala sepencarian nama dia. Tuan-tuan ingat harta sepencarian je kan? Pahala sepencarian. Begitu orang lelaki ni semuanya sembahyang di jamaah Rasulullah, tak ada sembahyang kat rumah, tak ada. Melainkan orang tu jelas-jelas munafik aja. Yang uzur pun tuan-tuan, dipapah pergi masjid. Uzur dipapah. Abdullah bin Maktum tu buta tuan-tuan, mata dia buta. Ya. Lalu dia menemui Rasulullah, macam mana saya nak pergi masjid, pergi surau, ya. Mata saya buta, tak ada orang yang tolong pimpin saya. Ya. Saya minta saya dikecualikan. Akhirnya Nabi bersetuju dengan permohonannya dia, kecualikan. Tetapi setelah dia melangkah, dipanggil balik oleh Nabi itu. Nabi kata, Abdullah Maktum, adakah kamu dengar azan? Dengar. Kamu pun tak kecuali. Akhirnya apa tuan-tuan, dibentang tali daripada rumah tu ke masjid, bentang tali ini. Itu dia. Begitu sekali. Padahal mata buta. Sebab itu nanti di akhirat jangan sampai kita mata buta. Oh, boleh jadi buta di akhirat, padahal kita celik. Mana ayatnya pula? Nah, itu dia. Sekarang ni tuan-tuan bila cakap dalilnya apa? Itu je. Baru orang mantap nak menerimanya tu. Kalau takat cakap aja, dalil tak ada, ini bid'ah. Bid'ah. Merapu tak pasal-pasal. Kan? Dalam surah Taha ayat 124. Ayat 124. Surah Taha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu dia. Qala rabbika lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Surah Taha tuan-tuan, ayat 124. Ya. Apa kata Allah tadi dalam ayat tu? Ya. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku. Berpaling. Kita ni berpaling. Maksud berpaling apa? Ada disuruh berpaling, macam tak kisah aja tuan-tuan ya. Itu berpaling. Barang siapa yang berpaling, ya, kata Allah Ta'ala, peringatanku, ya,
Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, fa inna lahu ma'isatan danka, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Itu yang kita ni bila kadang-kadang ada sikit aja sudah kita jadi panik, tuan-tuan. Sana tak kena, di sini tak kena, sempit. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsuhu yaumal qiyamati a'ma, dikumpulkan pula kita pada hari kiamat nanti dalam keadaan a'ma, buta. Buta kan. Jadi kalau dia di dunia hidupnya sempit, di akhirat buta, bila kita ni anak sana, kita ni kalau tak di dunia, di akhirat. Sekarang kita dekat dunia, ya. Hujung-hujungnya nanti mati akhirat, ya. Tak boleh lagi itu. Kau apa pun pangkat kedudukan, ya, kaya ke dia, raja ke dia, rakyat biasa ke dia, hujung-hujungnya nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ini tuan-tuan, ayat-ayat. Jadi jangan sampai kita di dunia dah hidupnya sempit, di akhirat pula buta. Jadi bila kita buta, lalu tadi tuan-tuan, dia kata apa? Qala rabbi lima hasartani a'ma. Ya Rabb, kenapa aku jadi buta ni? Sedangkan aku celik dulu. Kenapa aku jadi buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan aku basira, bukan buta. Ini dia tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala jawab, itulah Allah jawab apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah, dulu kan sudah didatangkan ayat-ayat kami, kata Allah. Nabi diutus, ya, di Quran diterima oleh Rasul, disampaikan Quran, ya. Ulama-ulama pewaris Nabi telah sampaikan, ya. Fanasitaha, tapi kamu lupa semuanya itu, kamu tak hirau semuanya itu. Kamu tak hirau. Jadi maknanya pada hari ini, wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari kamu ini dilupakan, tidak termasuk senarai, tuan-tuan. Jadi kalau tak termasuk senarai macam mana? Ini dia. Jadi itu sebab tuan-tuan mati Allah, ibadah ni penting. Sebab itu kerja kita yang hakiki adalah ibadah, ya, beribadah kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, itu disebut dalam ayat yang ke-21, ayat 21 surah Al-Baqarah, ayat Quran lagi. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini betul-betul perhatikan. Wahai manusia, kata Allah, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas u'budu, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu, ya. Kemudian mungkin kita tanya balik, beribadah kepada Tuhan, kenapa pula aku disuruh beribadah pula kepada Tuhan? Supaya menyembah Allah Rabbakum, ya. Kenapa juga kita disuruh beribadah kepada Allah? Kita disuruh memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan dikau saja kami sembah, akan dikau kami mohon pertolongan. Pasal alladzi khalaqakum, Allah yang jadikan kamu. Manusia ni banyak aja dia punya songel lah dia, tuan-tuan. Ditanya lagi tu, bukan Allah jadikan aku, mak aku dengan bapa aku kahwin, sehingga bapa aku, ya, maknanya ibu mengandung melahirkan, jadi aku. Kalau itu jawapannya.
Bapa kamu itu siapa bapa dia? Atuk aku. Atuk siapa lagi? Atuk lagi. Atuk. Sampai kepada Nabi Allah Adam. Nabi Adam itu siapa bapa dia? Mana ada bapa dia? Itu dia. Itu yang disebut dalam ayat tadi sambungannya. Walladzina min qablikum, orang-orang yang terdahulu pada kamu. Itu. Manusia ni ada yang tak ada bapa, tak ada mak. Nabi ada. Ada yang ada bapa, tak ada mak. Ada apa mak? Itu Siti Hawa. Ada yang ada bapa, ada yang ada mak, tak ada bapa. Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini ramai juga orang nak ikut Nabi Isa ni. Itu hari ada dekat YouTube tu tengok dibuangnya bayi itu tuan-tuan. Ya. Kemudian ada pula WhatsApp tu ada satu tikus tu di kehujanan. Dia boleh cari anak dia, selamatkan anaknya, selamatkan dia. Binatang pun tahu tuan-tuan dengan anak. Manusia ni kalau dah macam itu lebih dahsyat daripada binatang. Ulaika kal an'am. Mereka itu serupa dengan binatang, lebih lagi. Balhum adall. Itu. Ini tuan-tuan. Jadi kita disuruh supaya menyembah Allah. Sebab itu kalau kita dalam Fatihah tadi 50 kali kita mohon. Ya kana na'budu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kan? Tak kurang. Ya. 50 kali kalau sebulan 1500 kali, tuan-tuan. Ya. Bulan masuk. Setahun 18.000. Setahun 18.000 baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi tak lurus-lurus juga. Dia punya perjalanan dia. 18.000 ya. Tahun. Kalau dia berpuluh tahun kita sembahyang, macam mana? Yang kita ucap ihdinas siratal mustaqim. Ini bacaan daripada Nabi itu dan sehingga hari bila-bila pun itulah bacaan sembahyang. Ya, Fatihah. Jadi tadi itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia ini supaya kita menyembah Allah. Karena Allah itu menjadikan kita, memberikan kita kemudahan. Dalam diri kita ni ada tujuh mata, telinga, lisan, lidah, perut. Ni benda ni. Kalau perempuan paras, kalau laki hasafah. Ni yang macam tupi kelida tu kan. Itu 5. Kemudian kaki, tangan, 7. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kata Allah, kenapa kamu tak tengok? Tengoklah. Kita diberi mata ni. Allah Taala tengok mata, pandang. Ini kalau dalam tauhid suhudul kasrah fil wahdah. Kita pandang yang banyak, ingat kepada yang satu. Sebab itu disuruh. Ya. Kita duduk-duduk tuan-tuan tepi laut tu. Tu hari saya ceramah di hujung benua Asia, Tanjung Piai. Lepas tu duduk situ kan tengok rupanya dekat dengan apa ni PTP katanya. Ya, kapal-kapal yang berlabuh. Itu. Tengok matahari yang nak tenggelam, nak terbit. Suruh. Begitu suruh tengok alam, Allah Taala bagi pahala. Tengok Kaabah, tengok air Zam-Zam, tengok ulama, ya. Tengok bashab Quran. Dan pahala. Tengok suami, tengok isteri, tengok ibu bapa. Apa pahala? Tengok isteri. Isteri ni tak faham. Apa tengok-tengok ni dia? Dia sengking pula kita. Ya. Macam lain macam je tengok. Memang kita disuruh. Kita pergi angsana tuan, pergi angsana. Tengok Amoy kan lawa kan? Lawa. Sudah tu menggiurkan kita. Pasal dia apa ni terbuka aurat. Ya. Paha dia putih. Kata Nabi cepat-cepat balik. Cepat-cepat balik. Kalau kita tengok perempuan yang memberangsangkan, cepat-cepat balik. Suruh orang rumah buat macam mana yang kita tengok dan salah. Kalau dia biasa pelik, suruh orang rumah makan pilih.
Tapi orang rumah kita tak faham. Awak ni nak mampus. Itu. Sebab apa yang kita tengok dengan sana tu ada pada isteri kita. Ada. Cuma kita jarang nak tengok pakai macam itu dia. Daripada kita kenal dia tu dah tutup aurah. Macam mana? Ini tuan-tuan. Itu yang kata betul-betul lah Rasulullah SAW ni memang tuan-tuan. Dia tahu. Ya. Apa yang kamu tengok situ kamu balik. Sama je bendanya tu. Ya. Sama. Cuma kalau ikut dalam Quran tu ada al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dia tak sebut ni'matikum, ni'mati dalam surah Al-Maidah ya. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama untuk kamu. Dan aku telah kurniakan nikmat untuk kamu, nikmat. Jadi nikmat ni tak sama tuan-tuan, tak sama. Macam kita sembahyang, kita jadi makmum, tak sama. Ada orang tu imam ni panjang pula surah dia. Ya, ada orang tu kalau seronok, kalau boleh qul ya kafir dan qul huwallahu ahad aja. Itu paling seronok dia. Tak nak satu sama ni. Padahal satu sab tu. Ya. Macam tuan-tuan ada isteri, saya ada isteri. Mana sama? Orang Jawa dengan orang Banjar mana sama? Orang Banjar ni banyak hantar ke dinding tuan-tuan. Itu dia. Dia kata orang Banjar betul Mahat, hantar ke dinding. Ya, yang apa? Yang lain apa dia kata? Masya-Allah, ni dekat Batu Pahat, dekat Belemam sana tuan-tuan. Itulah dia. Banjar juga lemah lembut kata dia. Itu ya. Jadi tuan-tuan mati. Mana sama? Orang Cina dengan India sama ke? Cina sejuk, India panas. Kari kepala ikan ni masalah. Ini mana sama? Itu yang nikmati ini je. Di situlah ada apa nama? Di situlah di dalam Islam ni disuruh kita boleh berkahwin 2, 3, 4 ya. Kalau sekiranya kita boleh berbuat adil. Tak boleh satu cukup. Itu dia. Suruh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, seperti itu tadi, bersyukurlah kita kepada Allah Taala kerana tadi kita telah diberikan Allah Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tadi menyuruh kita supaya kita ni sentiasa beribadah kepada Allah Taala. Ya, kerana Allah menjadikan kita macam-macam tadi kan, diberi mata, telinga lagi tu. Cuba kalau telinga kita ni tak berfungsi apa macam, orang bagi nasihat, tu hari jiran tu, orang rumah dia, nanti bang, nanti balik singgah ya, beli santan. Dibelinya apa ni, roti Gardena. Aku suruh beli santan. Pasal telinga sudah apa kata orang, sudah tak boleh dengar gitu. Telinga penting. Ya. Lidah penting. Ya, ini yang ketiga. Walisana wasafatain wahdainahu najin. Walisana alam ja'alahu ainain. Bukankah kata Allah, kami telah memberi kamu 2 biji mata. Mata. Untuk apa? Ya. Walisana wasafatain, 2 bibir, sekeping lidah. Ini tuan-tuan, lidah ni kalau kita baca Quran, ini ada termasuk makhraj huruf. Ya. Ya. Ada 5 tempat makhraj huruf. Rungga teka 1, halqum 2, ya, lisan 3, wasafatain 2 bibir, haisum di hidung. Ini makhraj huruf. Tak, gigi tak ada disebut, gigi tak ada. Kalau kita tak ada lidah, macam mana anak baca? Lidah tak ada. Ni saya tarik lidah, jangan bagi fungsi. Saya azan. Allah. Macam itu jadinya. Dia baca bismillah. Ini 2 bibir jangan berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Mirahim jadinya tuan-tuan. 2 lidah. Ini. Begitu kalau kita baca Quran, ya, tepi lidah, hujung lidah, pangkal lidah, tengah lidah.
Gigi tak ada. Hukum ada kan? Hukum ada. Rongga tekak ada tak? Ini dia. Mana boleh rongga tekak tak ada nak baca Quran macam mana? Tak ada halqum, tak boleh. Tak ada lidah, tak boleh. Tak ada dua bibir, tak boleh. Haisam dia tak boleh. Kalau kita bunyi mustadar aja bergunah, macam mana? Ini dia nak jadi bila nak naikkan imam khutbah. Dia tak boleh. Dia itu hidung macam benda. Ya, ini gigi. Ada satu tempat di Johor Bahru ni tuan-tuan. Ya. Dia ni masjid baru. Jadi dia ni memang orang tempatan, ya. Jadi dibawa pergi jabat khatib, ya, untuk ditemuruga. Tapi gigi tak ada. Gigi tak ada. Jadi tuan qadi tadi ingat lagi tu, qadinya dulu Amir Dainuri. Jadi ketua hakim sekarang, datuk tuan-tuan. Ketua hakim. Jadi tak bolehlah ni tu, awak carilah yang orang lain. Tak bolehlah tuan, kita dia ni orang tempatan, ya, dia ni di segi fiqahnya bagus, tapi kalau ada cari yang ada gigi lah kata dia kan. Macam inilah kata dia, kalau dia juga tu saya bagi cadangan lah, awak buatkan gigi dia lah, buatkan gigi, ambil duit tabung masjid pun tak apa, tu kira pengimarahan. Jadi di bagi nasihat gitu dibuat oleh jawatan kuasa masjid tu tuan-tuan, ya. Dibuatkan gigi. Ya, dia nak cepat, dia tak adalah macam ke klinik kerajaan swasta. Saya dikatakan satu 700, jadi dua tu 1400. Dia imam ni, dia buat kerja dia berniaga pasal malam. Selalu bila masa malam, bila lepas asar je dah hilang. Jadi maghrib isyak memang tak dapat bertugas. Orang komplain. Ya, kalau macam zuhur asar tu maknanya orang lain boleh topakkan dia. Ini maghrib isyak. Orang pun tak jadi. Jadi orang komplain. Lalu dia tadi tuan-tuan nak letak jawatan. Jadi pengurusi itu telefon kawan, Ustaz, Ramadan dah sampai. Ni yang tahun, bukan yang PKP ni tuan-tuan. Ya. Jadi macam mana Ustaz, boleh tak bantukan? Kenapa? Imam kita ni kata dia nak letak jawatan pula, pasal ada orang komplain itulah. Ya. Jadi macam mana Pak Ustaz? Maka kita dah buatkan gigi apa? Ambil giginya tu balik. Pasal duit masjid tu tak boleh. Ambil duitnya balik. Kalau tidak suruh bayar kalau dia tak jawatan. Sebab itu kan kita buatkan gigi itu tujuannya untuk mengimarahkan rumah Allah. Dia jadi imam. Jadi sekarang dia letak jawatan, ambil lah balik giginya. Untuk apa? Awak buat elok-elok tu letak situ gigi. Macam dekat Turki Tokapi punya tuan, ada gigi Nabi pun ada situ. Nanti kalau kan tiap tahun masjid-masjid ni kan ada dia punya panel dia macam mana menjadi masjid daerah, masjid negeri kan. Itu satu poin. Jadi nanti ini siapa ni? Ini gigi mantan imam kami yang letak jawatan. Itulah dia tuan-tuan. Ini akhirnya tak jadi letak jawatan. Itulah dia. Ni di Johor Bahru. Mana tempat? Rahsia. Nanti aib orang tu lah tuan-tuan. Jadi ini ya. Jadi tuan-tuan mati Allah itu dibagi Allah Ta'ala, tengok telinga, lidah kan, perut kita ni. Ini pun kan tanya juga, makan apa hari-hari ini? Sebahat ke, halal ke, haram ke? Ya, sebab kalau kita makan benda yang haram, 1 dirham benda yang haram menjadi darah daging, fannaru aula bih, kata Rasulullah, maka neraka lah tempat dia. Itu dia. Ini main makanan tuan-tuan jadi darah daging. Ya, apalagi kita kalau, itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Dalam hadis Rasulullah, Nabi kata tidak bergerak kaki dua Bani Adam sebelum dia ditanya 5 perkara. 5 perkara. An umrihi fima abna. Umur yang Allah Ta'ala gunakan untuk apa kamu guna? Itu. Kemudian wa an sababihi fima ablah. Masa muda kita untuk apa kita habiskan muda tu? Tengok masa muda-muda. Kat perling ya, perling. Saya sembahyang subuh. Orang anak tu kan, satu orang tua tu. Bila lepas subuh je dia pergi tepi sembahyang. Jadi saya tanya, Haji sembahyang apa lepas subuh ni? Sembahyang sunat tak ada sembahyang subuh. Qada lah ustaz dia. Aku dulu boleh tahan. Saya ni dulu masih muda-muda memang tak sembahyang. Jadi saya sekarang lepas subuh je aku sembahyang qada. Selagi aku ingat tak? Kalau tak ingat, tak payah qada. Kita taubat je lah kepada Allah Ta'ala. Tak, aku ingatlah jadi. Ingatlah. Jadi kalau ingat, teruskanlah. Lepas sembahyang subuh, qada. Lepas sembahyang maghrib, qada. Lepas sembahyang isya, qada. Macam itulah di hari-hari, tuan-tuan. Ya? Sebab, kalau kita tak qada tu kan hutang dengan Allah SWT. Selagi kita ingat. Baik, kita kalau tinggalkan sembahyang ni, kita dosa dengan Allah Ta'ala aja. Ya? Ini kalau kita taubat, maka Allah Ta'ala boleh hapuskan. Atta ibu minaz zambi kamala zambalah. Kalau kamu bertaubat, kamu akan, aku tak nak lagi tinggalkan sembahyang, kamala zambalah, maka seolah-olah kita tidak ada melakukan dosa. Siap. Tapi kalau kita ingat, bayanglah. Ini tuan-tuan, macam-macam. Ya. Jadi tu perut. Ini kena jaga. Baik itu kita bagi tadi ya, awan semua. Kemudian yang ketiganya, wa amalihi min aina tasabah. Harta yang kamu dapati dari mana? Kita yang dapat harta dari mana? Dari mana dapat? Halalkah, haramkah, sebahankah? Ya. Kemudian yang keempat, wa fi ma anfaqah, mana kita menggunakan? Ya. Kemudian yang kelima, wa amila fi ma alim. Apa yang kita amal hari ini, adakah kita tahu? Tahu, macam kita ada ilmu yang kita amal. Ini ditanya. Tadi yang ketiga tu, wa amali, dari mana dapat harta? Depan belakang tuan-tuan ditanya, dari mana dapat, ke mana menggunakan? Kerana ada orang yang dapat harta ni, dia apa? Dia jalan yang halal tapi digunakan yang haram. Ada. Dia bekerja apa semua kan, tapi dibuat dia perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menghabiskan harta yang duit yang didapati. Ada orang daripada yang haram dibelanjakan kepada yang halal. Ya, ialah mungkin dia rasuah, dia pecah amanah, dia rompak, menyamun, apa semua, curi kan. Kemudian dia beli beras bagi anak isteri makan. Ini satu hal. Ada lagi yang paling abdal, datangnya daripada yang halal, dibelanjakan kepada yang halal. Yang paling bangsat pula, datangnya daripada yang haram, belanjakan yang haram. Ini memang tahulah tuan-tuan. Ya. Atau kalau ikutkan, bagus lah tu. Dapat duit yang secara haram, belanjakan pada yang haram pula. Jadi ini ya tuan-tuan. Jadi alhamdulillah ya. Jadi tadi perut. Ini kemaluan kita. Wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka-mereka yang memelihara murah dirinya, melainkan ila ala azwajihim, melainkan kepada pasangan ya, pasangan. Macam kita ada isteri ada suami, itu dilarang. Wallazina hum li furujihim hafizun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanihim, ataupun melainkan kepada isteri ataupun dengan hamba-hamba sahaya, hamba. Kita sekarang tak ada hamba. Dulu tuan-tuan jadi hamba, ada hamba yang kita merdekakan daripada macam Hasan, isteri itu anak Sayyidina Ali, cucu Rasulullah. Ya, dalam kitab itu tuan-tuan, dalam kitab Al-Muhimmah, ya, Al-Muhimmah ni kalau tuan-tuan buka YouTube, ada Ustaz Samsuri yang Pulau Pinang, dia ada, dia baca kitab Al-Muhimmah ni semuanya hadis-hadis wanita ya. Di situ disebut Sayyidina Hasan tu dia punya isteri di 200 orang.
termasuk hamba lah. Ya. Dia 4 tapi dengan hamba 200 orang. 200 orang. Jadi hamba itu boleh diperlakukan sebagaimana isteri. Cuma dia tidak berhak menerima giliran. Kalau nak giliran 200 orang seminggu 7 hari, bila nak bawa teksi? Itu ya. Cuma tak menerima giliran. 200 orang. InsyaAllah tuan-tuan ya. Ini hamba. Hamba ni maknanya yang dimerdekakan. Bukan yang bukan yang pembantu rumah itu tuan, bukan. Jangan pula pembantu rumah Indonesia ke Filipina, ini hamba aku. Anu aja lah sama. Kan? Itu kan. Ya, kadang-kadang pembantu rumah tu kadang-kadang rumahnya lebih besar. Ada satu doktor pakar bersama tu. Dia lama berkhidmat dengan dia jadi pembantu rumah perempuan. Sekali-sekali dia pergi ke kampung dia ke Jawa Timur sana tuan-tuan. Ya. Rupanya rumah dia lebih besar daripada doktor tu punya dekat yang Taman Unci itu. Lagi besar. Ada punya kawasan. Peternak lembu pula tu dia. Lembu dia, masya-Allah. Padahal orang Indonesia kalau pergi Makkah, dia jual lembu 2 ekor pun dah cukup. Pergi haji 2 ekor je. Tengok. Yang sadu tuan-tuan, berapa harga? RM15,000 Malaysia. 1 ekor tu. Tengok. Sadu punya ya. Jadi itu lagi besar. Itu bukan hamba nama dia ya. Itu dia ya. Jadi balik kepada tadi. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah. Jadi Allah Ta'ala seperti tadi itu kemaluan, kemudian tangan kita, kaki kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim tasadu arjuluhum kanu yaksibun. Ini dalam surah Yasin. Pada satu hari nanti kata Allah, mulut kita ni kena tutup, tak boleh bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, yang akan menjadi saksi untuk aydihim, tangan kita. Tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum, tangan kaki kita ini akan menjadi saksi nanti. Tangan kita yang memegang, kaki kita yang berjalan jadi saksi. Tuan-tuan pergi surau, pergi masjid, ini semua jadi saksi. Itu sebab Nabi kata, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kan? Apabila kamu tengok kata Rasulullah orang ni ulang-alik pergi masjid surau, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan orang ni orang yang beriman. Kita pergi masjid guna apa? Semua tadi guna kan? Mata tengok jalan, telinga, kemudian kaki kita bawa motor, bawa kereta kan, pegang steering tuan-tuan. Itu jadi saksi tu. Kereta kendaraan kita jadi saksi, jalan raya yang kita lalui jadi saksi, tumbuh-tumbuhan kiri kanan yang kita lalui jadi saksi, lumbukan pasir, batu yang kita lalui itu jadi saksi. Itu dia. Itu tuan-tuan, orang yang kalau dia tak sentiasa aja sampai berjemaah, kemudian dia meninggal dunia, memang orang ni orang yang husnul khatimah. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu tengok, kata Rasulullah, orang ni ulang-alik pergi masjid, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, masjid. Kalau kita tak ada di karya kita pun, katakanlah hari ini kita nak pergi kampung mana, cari masjid. Kan nanti sembahyang zuhur kan, ni zuhur masjid mana aku hari ini, wah kan, itu. Nanti asar pula, surau mana pula, itu bukan dekat rumah tuan-tuan. Kalau kita nak menjadi suami yang saleh, sembahyanglah di mana azan diazankan. Ya. Kalau kita nak sembahyang, kalau kita menjadi suami yang salehah, maka sembahyanglah kat rumah. Itu suami yang salehah nama dia. Ini Ishak dah sampai ya? Itulah dia tuan-tuan. Jadi ya, kesimpulannya tuan-tuan mati Allah Ta'ala, itulah. Sebab itu Rasulullah itu diutus oleh Allah Ta'ala. Itu juga tadi ayat Quran ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 21.
Ini Al-Quran lagi, surah An-Nahl ayat 36. Apa kata Allah? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus dalam kalangan kamu tiap-tiap umat itu seorang rasul. Seorang rasul diutus. Untuk apa Nabi itu diutus? Sebab itu rasul yang diutus ini manusia, bukan malaikat, bukan jin. Kalau malaikat susah juga kita nak mengikuti. Sebab malaikat ni tak makan, tak minum, ya, tak, bukan lelaki, bukan perempuan, itu malaikat. Ya, macam mana kita nak? Contoh, kalau pula Nabi itu di kalangan jin, tak boleh juga. Jin ni tak nampak, yang nampak seorang ni, Jin Samsudin. Macam mana nak contoh? Sebab itu peranan Nabi yang diutus adalah walaqad ba'atsna fi rasulin, dari ummati rasulin. Nabi yang dalam ayat ni ada dua perkara yang Nabi sampaikan. An ya'budullah, itu dia. Sembahlah oleh Allah. Itu dia punya dakwah dia. Sembah oleh Allah. Wajtanibu taghut, jangan kamu sembah taghut. Taghut apa tu? Kalau kita TV itu tengok 24 jam itu taghut tu. Ya. Ada Sabtu kan. Ada Sabtu hari ni kan. Kadang-kadang lepas zuhur tu ada Bollywood. Panjang pula cerita tu. Daripada pukul 2 sampai pukul 4 pun tak habis-habis. Ya, tengok Bollywood. Saya yang paling tak minat filem Bollywood ni, tak minat langsung. Tapi orang rumah minat pula. Tak minat. Sebab Bollywood ni daripada dulu lagi 3 perkara tu tak pernah tinggal. Apa dia? Polis, kereta api dengan zendeki ekseper Isuhana jahakul kiahu kismizana. Itu dia. So pernah tinggal. Ini contoh daripada Allah Ta'ala, ya. Itu taghutlah. Selain daripada menyembah Allah, taghut. Macam kita dengar azan, tiba-tiba kita sibuk dengan kerja yang lain. Padahal kita boleh tinggalkan. Kecuali kalau kita tu dalam yang memang membimbangkan, macam kita tengah makan, itu ada uzur syar'i. Ya. Kita lapar, lepas maghrib kita balik. Orang rumah sediakan makanan, tuan-tuan. Ya, makan orang azan. Jadi itu teruskan makan lu. Itu uzur syar'i namanya. Kita lapar. Macam kita punya kadang-kadang balik lepas maghrib tu, nak orang rumah tanya, bang, makan ke dulu sembahyang? Kita ni pun action nak sembahyang dululah. Padahal lapar. Sekalinya tuan-tuan nak sembahyang je, dah beragam. Ya. Kita dah sedia ni, kucing dah berlega-lega kat situ dah. Tiba-tiba entah apa disepak oleh kucing, sudah. Tumpah kuah tu menuju ke sejadah kita, sudah. Akhirnya dia nak macam mana cara nak malam kucing, dia pun baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah, yauma yakunul farasil mabsus wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Tak bergerak juga. Rakaat kedua pula, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak bergerak juga. Itu makan dulu. Itu. Kalau kita nak sembahyang tiba-tiba perut kita meragang, kena pergi ke tandas dulu. Tu uzur syar'i nama dia. Ini tuan-tuan. Susah dia banyak. Macam kita nak pergi masjid, tapi kita ada hutang dengan imam tu. Janji tadi nak bayar, tapi tak ada pembayarnya. Itu uzur syar'i. Kalau kata imam sini, cari ke masjid lah. Masjid tak kita nanti kadang kita ni kadang-kadang pergi teruli orang rumah, dia tak tahu duit kocek kita kurang RM50. Jadi imam lalu, mam, RM50 boleh? Dia tahulah jamaah dia kan. Nanti saya bayar lepas isyak. Lepas isyak, rupanya lepas isyak tarikh tak diberitahu. Rupanya sekarang baru berapa hari bulan, hujung bulan tuan-tuan.
imam tadi ya assalamualaikum warahmatullahi, tak nampak lagi. Itulah dia tuan-tuan. Ya, akhirnya itulah dia. Itu uzur syar'i kan? Jadi banyak kalau kita baca dalam kitab fiqh salah tu banyak yang uzur syar'i ini tuan-tuan ya. Macam hujan lebat, basah kita, itu uzur syar'i. Tapi sekarang ini boleh diatasi kan? Kita di rumah kan pakai remote kan? Masjid pula bawah ada pakai. Jalannya lecak. Itu ada tu disebut dalam fiqh kan? Kita takut kalau ada perompak menyamun yang kita tinggalkan, itu uzur syar'i. Jadi itulah ya. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ya pada pagi ini saya dapat hadir, dapat aman, dan juga tuan-tuan mati Allah Ta'ala ya. Jadi malam ini saya tak ada, jadi yang ganti ini dia ambil tempat lah malam ni, untuk minggu ni aja ya. Jadi takat itu dulu apa yang disampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, terutama saya sendiri dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala ya. Jadi marilah kita sama berdoa kepada Allah SWT agar kita sentiasa mendapat taufik, hidayah, inayah, pemeliharaan daripada Allah. Jadi kalau kita pelihara hak Allah, Allah akan pelihara kita, insya-Allah. Peliharalah sembahyang, berjamaah kan. Ini penting. Kita imarahkan rumah Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum risailil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?